Hey, what's up guys? So, hari ni kita akan belajar chapter 4, Electromagnetism. Jom kita start. Alright, so dalam chapter 4 ni ada 3 subtopik yang korang akan belajar, iaitu yang pertama ni 4.1 Force on a current carrying conductor in a magnetic field, and then 4.2 Electromagnetic induction, and the 4.3 Transformers. Bunyi macam pelik kan semua ni, jangan risau, semua ni mudah je sebenarnya. Untuk hari ini kita akan belajar 4.1, iaitu Force on a current carrying conductor in a magnetic field. So, sebelum kita pergi lebih dalam lagi pasal ni, mari kita lihat apakah learning outcome yang awak perlu tahu untuk chapter 4.1. Alright. Kat sini ada beberapa learning outcome, nampak macam banyak tapi sebenarnya ni simple sahaja. Subtopik 4.1, yang pertama sekali awak kena tahu direction of magnetic field around current carrying conductor. Ni semua macam recall lah. Yang nombor 2 pun sama. Simbol untuk current flow into and out of the screen. Apa makna screen ni? Kejap lagi kita tengok. And then nombor 3, you kena tahu direction of magnetic field in a permanent magnet. Ini pun revision lah ni, patutnya dah tahu. And then number 4, understand the catapult field and direction of force. Ni bila ada semua-semua nombor 1 sampai 3 ni, you kena tahu macam mana terjadinya catapult field and kat mana direction of force tu sepatutnya pergi. Once you dah dapat sampai 4 ni, nombor 5 kita kena tahu macam mana kita nak guna Fleming's left hand rule to determine direction of force. And number 6, you have to know the working principle of DC motor. And finally, for this subtopic, apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan pusingan? Before I proceed with anything, you all pernah tengok tak anak panah? Anak panah bentuknya macam ni kan? Lebih kurang macam ni lah. Betul tak? Macam ni kan? So apa yang berlaku kalau you tengok dari depan ni, daripada depan anak panah ni, let's say ada orang nak panah mata you kan, so nampak dari depan ni, apa yang kita nampak? So awak akan nampak kat sini kan, yang paling hujung ni tajam kan. So bila paling hujung ni tajam, maksudnya kalau awak nampak satu tu titik macam gini, maknanya dia tengah menuju ke muka awak. Ni titik ni, maknanya dia tengah keluar daripada kertas ni, naik ke atas macam gini. Macam ni. Manakala kalau awak tengok dari belakang sini. Let's say awak yang memanah, awak akan nampak kat sini. Dan dia sebenarnya ada lagi lah kat sini kan. So bila pandangan awak dari sini, daripada belakang ni, awak akan nampak seolah-olah daripada belakang ni bentuknya adalah pangkah. Maknanya apa? Pangkah ni dia ke dalam, direction ni ke dalam macam ni, ke dalam kertas. Kalau ini direction ni keluar daripada kertas, pangkah ke dalam kertas. Kita sambung lagi. Awak ingat tak sebelum ni kita pernah belajar, kalau kita ada satu point charge, tak kira lah dia bercharge positif atau negatif, ada satu je dia tidak bergerak, maka automatically sekeliling dia kita ada electric field. But then the moment point charge ni mula bergerak, tak kira lah gerak ke mana, tapi bila dia bergerak, maka dia tidak lagi mempunyai electric field, kerana ini akan bertukar menjadi apa ni? Dia akan menjadi magnetic field. So sekarang ni saya nak tanya awak, macam mana kita nak tentukan direction of electric field or magnetic field ni? Macam mana kita nak tentukan? Maksud saya, macam mana kita nak letak arrow dia arah kanan ke arah kiri ke? Kita gunakan konsep yang kita dah belajar tadi ni kat atas ni tadi. So kat sini ada sejenis satu titik kan, dia bukan pangkah. Kalau dia titik, maknanya current tu ke dalam kertas ke keluar kertas? Keluar kertas kan? So keluar ke arah sini, keluar. So untuk kita tentukan direction dia, kita kena gunakan
Fleming's right hand grip rule. Apa maksudnya? Awak ambil, katakan ini dia keluar kertas macam ni kan. Awak ambil genggaman jari awak ni, awak genggam, then current tu selari dengan ibu jari awak. So bila dia selari dengan ibu jari awak, direction dia adalah ni lah, keliling ni. Direction dia. Current ni keluar ni kan. Ni awak buat lukis kat jari awak ni bulat macam ni. Dia keluar kertas. Dia keluar. So maknanya ini adalah dia punya direction anti-clockwise. So kalau kat sini tadi anti-clockwise, kat sini lah macam ni. Ini adalah dia punya direction of electric field and magnetic field. So macam mana pula kalau dia bergerak ke dalam kertas? Maksudnya dia pangkah. So bila dia pangkah, sama juga gunakan awak punya right hand grip rule. Ini masih lagi titik. Okay, bila ini titik, maka belakang jari awak ni, belakang ni pangkah lah. Belakang ni pangkah. So pangkah kat atas ni. So kalau titik masuk ke dalam kertas, awak nampak kat belakang ni titik. So bila belakang titik, awak pusing jari awak, maka direction dia clockwise. So macam ni lah direction dia clockwise. Faham Alright, kita nak recall balik kalau magnet pula macam mana. So katakan awak ada satu bar magnet, sini berkutub utara, sini berkutub selatan. So kita tahu utara akan keluar, selatan akan masuk. Maknanya macam gini lah kan, utara keluar, selatan masuk. So macam mana kalau kita letak dia bersebelahan? Maksudnya bersebelahan tu apa? Kita letak, let's say sini, kita susun ni macam ni. Sini berkutub utara, sini berkutub selatan. So kalau macam ni, dia akan macam ni lah, lurus ke dalam sini. Okay, semua ni akan mengalir ke sini. Dan pada masa yang sama, dia akan keluar jugalah kat sini. Ni maknanya kat sebelah ni selatan lah. Ni pula maknanya kat sini utara. Faham kan? Okay, sekarang ni kita dah tahu dah ni dia punya direction of magnetic field for permanent magnet. Macam mana kalau tiba-tiba kita letak konduktor kat tengah-tengah ni? Kan previously kita tengok kan macam mana direction of magnetic field around a current carrying conductor yang kita buat tadi. Yang kita buat titik, yang kita buat pangkah tu. Ni kan. Kalau titik dia ke sini. Kalau pangkah dia ke sini. So macam mana kalau kita letak konduktor ni dekat sini, dekat dalam ni, kat kawasan ni, apa yang akan berlaku? Okay, kat sini lah yang kita nak tengok macam mana catapult field tu boleh terhasil. Bila awak ada satu konduktor yang membawa arus, awak letak dekat kawasan yang ada medan magnet, maka kedua-dua ni akan berinteraksi. Kedua-dua medan magnet ni akan berinteraksi dan dia akan menghasilkan resultant magnetic field. So itulah yang kita panggil sebagai catapult field. Okay, berbalik kepada contoh tadi. Okay, katakan kita ada satu current carrying conductor kat sini kan. Okay, dia keluar dari kertas ni. So bila dia keluar dari kertas, gunakan right hand grip rule, maka kita punya direction of magnetic field arah sini kan. So arah sini ke bawah, ke kanan, ke atas. Anti-clockwise lah. Okay, ini kita dah tahulah tadi dia adalah magnetic field kan untuk current carrying conductor yang keluar daripada kertas ni. Katakan awak letak satu medan magnet kat kiri dan kanan dia. Kat kiri dan kanan dia. Panjangkan sikit lah. Okay, katakan ini tadi north, ni south. Kita tahu direction untuk medan magnet bagi permanent magnet north ke south kan. So basically akan ada medan magnet kat sini lah. Macam ni. Sebenarnya kat sini pun ada, tapi saya tak tulis lah, nanti terpotong kan. So apa yang berlaku kat sini, awak perhatikan untuk kawasan bawah ni, kawasan bawah direction dia sama kan. So tiga-tiga ni arah kanan. Tiga-tiga arah kanan. Manakala direction atas ni dua arah kanan, satu arah kiri. So kanan dan kiri ni apa yang berlaku, awak boleh anggap dia cancel each other. So bila dia cancel each other,
dia dah tak ada effect kat sini. Macam maksudnya garisan tu berkurang lah dekat bahagian atas ni. So simply put, awak akan nampak gambaran dia macam ni. Ni north, ni south, ni awak punya magnet, ni awak punya current carrying conductor keluar dari kertas. So simply awak akan nampak dia sebenarnya macam ni. Bawah ada banyak line, atas ada satu je line. Okay, nampak So kat sini awak tengok perbandingan ni antara 3 dengan 1, mana lagi banyak? 3 kan. So bila 3 lagi banyak dari 1, dia akan tolak ke atas. Kenapa tolak ke atas? Sebab dia lagi besar daripada kecil. Ni lagi besar, ni kecil. So besar tolak yang kecil lah, kan? So apa yang berlaku ialah current carrying conductor ni akan bergerak ke atas. Sebab magnetic field dekat bawah ni stronger compared to atas. Okay, let's say kita tukar current tu masuk ke dalam kertas. Ni masuk kan. Bila masuk ke dalam kertas, terbalikkan jari awak, maka direction of magnetic field macam ni. Okay, magnet ni kita tak tukar lah. Kita masih kekalkan north and south. So bila north and south, kita tahu dia ada arah sama, north ke south kan. North ke south, north ke south. So kita tengok yang atas ni ke kanan, ke kanan, ke kanan. So tiga-tiga ni arah kanan. So awak boleh anggap ni ada 3 line. Yang bawah pula ke kiri 1, ke kanan 1, ke kanan 1. So ke kanan ada 2, ke kiri ada 1. So 2 dengan 1 ni, yang ni, yang ini dengan yang ni, dia cancel each other lah. Sebab dia macam awak anggap ni plus, ni minus kan. Sebab dia ke kanan plus, ke kiri minus. So plus minus akan jadi kosong. So tinggal 1 je kat sini. Tinggal 1, 3. So bila 3 dengan 1, mana lagi besar? 3. So 3 tolak 1. Bila tolak maksudnya yang bawah ni akan tolak konduktor ni ke sini. Sorry, yang atas ni. Yang atas ni akan tolak konduktor ni arah sini. So dapatlah direction of force ni arah bawah. Arah bawah. Faham ya? Kalau awak tengok kat sini kan, catapult field tu, inilah dia yang kita panggil sebagai catapult field ni. Benda ni. Yang awak tengok ni yang kita panggil sebagai catapult field. And ni lagi cantik lah. Dia ada lengkok-lengkok lah. Sebenarnya dia tak adalah lurus kan. Ini contoh tadi Maksudnya kalau dia suruh soalan, suruh sketch. Macam ni lah. Sketch lawa-lawa macam ni. Okay. Okay, and then kita nak tengok. Ini semua boleh baca lah. Ini sama lah. Saya dah explain. Ini tadi direction tadi. Okay, kita tengok next slide. Okay, sekarang ni kita tengok Fleming's left hand rule. Okay, untuk dalam kebanyakan situasi, kita tak ada masa nak lukis catapult field macam ni semua ni. Tak ada masa nak ingat benda macam ni. Bukan ingat, tak ada masa nak draw setiap macam ni, line-line ni. So, kita gunakan satu rule yang kita panggil Fleming's left hand rule. Okay, apa benda Fleming's left hand rule ni? Awak ingat, buat jari awak macam gini kan. Okay, ibu jari awak ni ialah force. Maksudnya apa? Ni adalah direction of force. Kemudian jari telunjuk awak ialah magnetic field. Magnetic field ni maksudnya arah magnet lah. Contoh, sini north ke south, maksudnya mesti ke sini, ke kanan sini, ke sini. North ke south. Manakala yang ketiga ni adalah current, direction of current. Contoh, current awak flow ke arah sini lah. Okay. And jari awak ni kena 90 darjah. Beza dia. Ni 90 darjah, ni 90 darjah. Okay. Macam mana kita nak tengok? Okay. Tengok gambar rajah ni kan. Kita ada magnet north and south. So north and south kita ada current arah ke sini. So arah ke sini, kalau awak tengok sini adalah titik, sini adalah pangkah. Okay. So gunakan jari awak ni, Fleming's left hand rule ni. Awak buat macam tu. So current arah sini sama dengan sini current. Maksud yang sini jari tengah awak arah ke sini. And then
ini north ke south ni adalah dia punya magnetic field kan. So maksudnya jari telunjuk awak arah macam ni. Kat sini magnetic field. And bila awak dah dapat sini 90 darjah dah buat, and then awak tengok ibu jari awak arah mana. So kalau ibu jari awak arah atas, maksudnya direction of force dia arah atas lah. Macam ni. Force ke atas. Cuba ambil jari awak, tulis dekat jari ni, tulis F. Tulis F. Ini tulis magnetic field. Ini tulis current. Okay, so ambil jari awak. Okay, tadi saya kata ibu jari untuk Fleming left hand rule ni, ini adalah force. So tulis kat sini force. Okay, ini force And then jari telunjuk awak ni adalah awak punya magnetic field. Magnetic field simbolnya B. So tulis B. Maksudnya ni north, ni south lah. Direction dia ke sini And then jari hantu ni, jari tengah awak ni, awak labelkan sebagai I. Kenapa I? Direction of current. So untuk gunakan left hand rule ni mesti kena 90 degrees macam ni. 90 degrees. So katakan current flow arah sini, magnetic field north south arah situ, maka awak kena buat macam ni lah. So automatically awak akan tahu current awak, force awak arah atas. So jom kita tengok soalan ni. Example ni kan. Kita ada north, kita ada south. Kita ada current ni flow arah sana, arah ke sana. So north south ni kita guna magnetic field. Jari telunjuk ni macam ni kan, betul tak? Kalau normally kita pegang macam ni, maknanya current tu arah sini, tapi current tu arah sana. So kita kena buat macam mana? Ni kita kena buat macam mana? Ni tengok balik, current arah sini. Kalau kita pegang normal macam ni, current arah sini kan. So apa yang awak kena buat, pusing jari awak sampailah current tu arah sana. So bila current dapat arah sana, jari telunjuk betul north and south, maka force awak arah bawah. So automatically awak tahu konduktor ni akan bergerak ke bawah force. Tengok apa yang akan mempengaruhi force of the current carrying conductor. Okay, untuk yang pertama ni normal lah, macam biasa kan, current flow and then ada force lah sebab gunakan Fleming's left hand rule. Okay, and then apa yang berlaku bila awak increase current? Bila awak increase current, apa yang ada dekat conductor ni ialah dia punya magnetic field also increase. So bila magnetic field increase, and then dia punya effect of force tu akan bertambah lah. That's why dia punya force larger and higher swing. Okay, nombor 3 ni pula. Katakan awak masih kekalkan current yang sama dengan yang kedua, tapi apa yang awak tukar ialah awak dekatkan magnet ni. So bila awak dekatkan magnet ni, maka dia punya strength pun akan bertambah lah. Sebab strength ni makin dekat antara dua ni, makin kuat lah strength dia. So bila strength magnet, permanent magnet ni increase, maka automatically dia punya catapult field pun increase lah. Okay, that's why larger force and higher swing. Okay, tadi kita dah tengok macam mana kalau dia adalah satu wire sahaja. Now kita nak tengok macam mana kalau dia adalah dua wire yang sama tapi berbeza direction of current. So kita lukis semula kita punya magnet kan, sini north, sini south. Katakan sini kita ada dua, satu keluar daripada kertas, satu masuk ke dalam kertas. So kita tengok apa yang berlaku kat sini. Bila dia keluar daripada kertas, gunakan right hand grip rule macam ni kan, maka dia punya magnetic field macam ni. Bila dia masuk ke dalam kertas, based on right hand grip rule juga, magnetic field dia macam ni. So lukis semula magnetic field based on the magnet. Okay, awak tengok kat sini, sini dia oppose, sini dia sama. So kat sini akan naik ke atas lah. Manakala yang kedua ni, sini dua-dua arah kiri, yang atas pula okay, yang bawah ni satu arah kanan, satu arah kiri. So dia oppose. Yang atas pula dua-dua arah kanan. So yang atas lagi besar daripada yang bawah, so dia akan ke bawah. So
So sebelah kiri nak ke atas, sebelah kanan nak ke bawah. So katakan awak ada bilah macam ni, satu ke kanan, satu ke atas, satu nak ke bawah. So apa yang berlaku ialah dia akan rotate. So kat sini sebenarnya kalau tengok rajah, dia adalah konduktor yang bentuknya macam gini. Kan? So satu current keluar ke sini, satu current masuk. Sebab tu dia akan bertukar lah, ikut mana current masuk, mana current keluar. Itu akan menentukan direction of rotation, and also kalau awak tentukan dia punya polarity of the magnet, also awak akan dapat bezakan lah, awak akan dapat tukar direction of the rotation. So dari sini kan kita dah tahu tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi speed of rotation. So saya ulang balik. Macam kalau yang pertama tadi, kita tahu kalau kita tukar current, kalau current bertambah, maka dia punya force pun bertambah. Force tu juga akan mempengaruhi rotation dia lah kan. So yang kedua pula, kalau kita rapatkan magnet ni, maka dia punya strength bertambah. Selain tu kita juga ada number of magnet. Katakan kita guna magnet lebih banyak, maka strength pun bertambah juga. Ataupun kita gunakan kita gunakan magnet yang number of magnet dah. Lagi satu magnet, bentuk magnet. Bentuk magnet tu, ini bentuk segi empat kan. Katakan nak tukar, awak guna magnet berbentuk circle sikit. So bila bentuk circle sikit, dia pun lagi kuat lah. Kenapa? Sebab dia punya magnetic field tu akan lebih menumpu ke tengah. Sebab tu akan lagi strong. Okay, and then yang seterusnya pula, kalau kita increase number of turns ni, dia akan mempengaruhi juga rotation. Maksudnya apa? Ini ada satu turn je, tapi bila awak increase, maksud increase tu awak ulang. Mula-mula dia dah pergi ke sini, lepas tu instead of dia keluar kat sini, dia rotate lagi, ulang lagi. Instead of keluar, dia ulang lagi. Instead of keluar, ulang lagi, ulang banyak-banyak, and then baru dia keluar. Ini number of turn lah ni. Bila number of turn bertambah, maka strength pun bertambah lah, which will in turn meningkatkan speed of rotation. Sebab itu kalau perhatikan dekat motor kan, dekat kereta mainan ke benda, awak akan nampak benda yang berat, dalam dia ada banyak coil warna apa tu, copper, warna copper tu kan. Benda itulah number of turn, sebab dia nak increasekan strength dia. You dah nampak kan macam mana dia berlaku. Ni tengok ni, samalah kan apa yang saya tunjuk tadi. Basically sama, yang konsepnya sama. Ini kita boleh tukar-tukar, kita boleh adjust. Kita nak tukar sini jadi north ke, kita nak tukar jadi south ke, kita nak tukar direction of current ke. Sebab tu kita kena faham macam mana dia dapat. Okay, inilah tadi yang kita tunjuk tadi, catapult field bila kita ada dua direction of current kan. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana direct current motor ni berfungsi. So untuk yang gambar rajah ni, awak tengok, ini adalah direct current lah. Direct current motor ni macam mana dia berfungsi. Basically benda yang sama. Okay, ini tengok DC power supply, current flow arah sini. So bila current flow arah sini, masuk ke sini. So kalau kat sini awak tengok dari mata, dari sini awak akan nampak sini adalah pangkah. Maksudnya pangkah apa? Maksudnya current flow ke dalam ni. Okay, yang ini pula, ni yang nak panah keluar. So kat sini awak akan nampak titik. So maknanya apa? Current keluar dari sini. So gunakan left hand rule Fleming tu. Ini north, kiri north, kanan south. So magnetic field arah sini kan. So gunakan Fleming left hand rule tu. Awak cuba ukur, awak cuba ikut dia punya direction ni. So awak akan nampak bila current tu arah sini, north, kanan, so yang sini akan ke bawah, maka yang sini akan ke atas. So benda yang sama bila saya tunjuk tadi. Bila berlakunya perbezaan force macam ini yang menyebabkan dia rotate lah, dia berpusing. Okay, dekat commutator ni untuk ni lah, dekat komponen ni untuk make sure dia rotate. And then carbon brush ni pun untuk dia control dia punya friction lah, sebab dia nak smoothkan rotation tu kan.
Okay. Ini second half rotation. Ini first half rotation. Ini second half. Maksudnya apa? Kalau mula-mula ni current flow ikut A, B, C, D. Tapi bila dia dah pusing ke kanan sini, current tu akan pusing arah terbalik pula. Walaupun current pusing arah terbalik, tapi bentuknya sama. Cuma point tu berubah. Contoh current tetap flow arah sini. Cuma yang dulunya A bertukar jadi D. Sebab A, D sama je. Kan? Okay, dan benda ni pun rotate lah sampailah bila-bila. So yang bawah ni adalah cara untuk awak jawab lah. Let's say kalau soalan tanya kan, soalan essay ke benda, ini adalah dia punya key point lah. Basically sama explanation ni. Okay. Okay, ni tadi faktor yang mempengaruhi rotation ni kita dah bincangkan tadi. And ini dia tadilah current, increase strength ke, increase coil, number of turn ke kan. Alright, so bawah ni last ni, tengok ni, kita ada dua jenis motor. Yang pertama brushless motor, yang kedua brush motor. Ni yang brush kita nampak ni. Ni brush, carbon brush ni. Carbon brush. So apa benda ni? So brushless motor ni maksudnya dia tidak ada carbon brush. Kenapa? Sebab dia tidak perlu smoothkan pun rotation sebab dia tak rotate. Yang rotate tu magnet. Okay, sebab itulah dia tidak perlukan brush. Sebab tu namanya brushless motor. Dan yang kedua ni pula dia ada carbon brush sebabnya dia lebih conventional lah. Dia lebih dia yang terdahulu lah, yang awal-awal. So dapatlah macam gini. Okay. So apa beza dua ni? Tengok kat sini. So beza dia, sebelum tu tengok persamaan dia. Brushless ke brush ke, dua-dua ada magnet and dua-dua ada coil. And dua-dua gunakan magnetic force untuk produce rotation. Ini persamaan dia lah, memang betul. Memang itulah persamaan dia. Dan terus kita tengok pula apa dia punya differences. So differences dia, untuk yang brushless ni, coil stationary, magnet yang rotate. Manakala untuk brush, magnet yang stationary, coil rotate. So antara dua ni, apa yang lebih banyak keburukan? So kita boleh nampak untuk brush motor ni, kita ada friction. So bila ada friction, dia akan menyebabkan cepat haus lah. Manakala yang brushless tak ada friction sebab tak berlaku lah friction between brush and commutator tu. Okay, yang ketiga pula ni kita tengok no sparkling at the commutator. Sparkling pula, no sparking untuk yang brushless lah. Memanglah tak ada spark sebab dia tidak bergesel. Manakala yang brush ni dia ada spark sebab dia bergesel kan. Dia menghasilkan haba dan kemungkinan dia akan menghasilkan percikan ataupun spark. Okay, and then yang terakhir tengok kat sini. Untuk brushless ni kita bunyi dia lebih mesra pengguna lah. Dia soft sound, manakala yang brush motor ni bising. Okay. Okay, so by now kita pun dah tamat chapter 4.1. Sekarang ni tinggal practice formative 4.1 pula. So apa lagi? Awak gunakan masa yang ada ni untuk jawab practice formative 4.1 and submit answer dalam Microsoft Teams.